Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Pria Bat Samdek Pria Boromnen Norodom Sihamoni Raja Kemboja. Dan Tuan Yang Terutama Samdek Aka Moha Senapade Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja, Kerajaan dan Rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-69 negara tersebut. Negara Brunei Darussalam menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh lewat petang kemarin. Berikutan fenomena tersebut, semua masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara mengadakan sembahyang sunat gerhana bulan. Antara yang mengadakannya, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Menyertai jemaah yang berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sembahyang sunat gerhana bulan berjemaah dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Azrul Alim bin Haji Zaini, Pegawai Pemantau Zon 2 Masjid Daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan Persatuan Astronomi Brunei Darussalam mengadakan cerapan gerhana bulan penuh di kawasan lapang depan bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Juga hadir Dato' Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Sementara itu, Masjid Omar Ali Saifuddin menjadi tumpuan utama sembahyang sunat gerhana bulan lewat petang kemarin. Dalam khutbah khas mengenainya menggariskan, gerhana merupakan suatu kejadian yang berlaku pada matahari dan bulan yang memperlihatkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda atau bukti kekuasaannya seperti mana terjadinya siang dan malam. Apabila berlakunya gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam supaya melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti berdoa, berzikir, sembahyang, bersedekah dan beristighfar. Hadir Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Terdahulu, sembahyang sunat gerhana bulan diimamkan oleh Awang Muhammad Hasnal bin Haji Muhammad, pegawai masjid berkenaan. Manakala khutbah khas disampaikan oleh Awang Zulkifli bin Haji Murad, penguasa Masjid Omar Ali Saifuddin. Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan lewat petang kemarin juga mengadakan aktiviti cerapan gerhana bulan penuh di kawasan lapang Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Antara yang hadir, Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato' Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Fenomena gerhana bulan bermula kira-kira pukul 6.16 petang sehingga 7.41 malam. Jabatan Ukur menyediakan beberapa peralatan seperti teleskop dan binokular bagi membolehkan orang ramai melihat gerhana bulan dengan lebih jelas dan dekat. Kesihatan mental boleh terjejas dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor sosioekonomi termasuk kemiskinan, kekurangan perlindungan sosial, taraf kehidupan yang rendah, persekitaran kerja yang tidak sihat,
akses kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan berkualiti serta sokongan komuniti yang terhad. Kesemua faktor tersebut perlu diberi perhatian dan ditangani melalui strategi yang komprehensif termasuk promosi pencegahan, rawatan dan pemulihan yang melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dengan pendekatan Whole of Nation. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menekankan perkara tersebut semasa merasmikan pelancaran buku Pelantidakan Kesihatan Mental Brunei Darussalam 2022-2025 di Bandar Seri Begawan. Pada masa ini dianggarkan lebih kurang 7,000 orang individu dalam semua peringkat umur termasuk kanak-kanak dan remaja sedang menjalani rawatan kesihatan mental di Jabatan Psikiatri di hospital-hospital dan juga di pusat-pusat kesihatan komuniti. Perkara ini juga menimbulkan kebimbangan apabila terdapat juga sebilangan orang yang nekat untuk membunuh diri. Negara Brunei Darussalam menyedari akan kepentingan isu ini dan telah menunjukkan komitmen bukan saja dalam mengatasi isu ini di peringkat negara, malah telah memberi pengiktirafan akan kepentingannya di peringkat global. Majlis diselajurkan penandatanganan memorandum persefahaman di antara Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan dan 5 buah badan bukan kerajaan. Tujuannya memupuk kerjasama serta membuka peluang ke arah meningkatkan pengetahuan dan kesedaran awam terhadap kepentingan kesihatan mental. Dengan 4 strategi utama Pelantidakan Kesihatan Mental Brunei Darussalam 2022-2025, penghasilannya adalah berdasarkan Pelan Tindakan Mental Komprehensif 2013-2030 yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dalam memenuhi permintaan tanah dari segi pelbagai sektor bagi menjana pertubuhan negara, pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa selaku agensi yang dipertanggungjawabkan perlu menitik beratkan kepentingan dasar perancangan guna tanah yang optimum termasuk mekanisme pengagihan tanah yang lebih efektif dan strategik. Menteri Pembangunan menekankan perkara tersebut semasa majlis pelancaran sambutan Jubli Emas Jabatan Perancangan Bandar dan Desa dan sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2022. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid juga berkata dasar tersebut bertujuan ke arah memastikan bekalan tanah yang telah atau akan diperuntukkan bagi rancangan kemajuan yang telah dikenal pasti akan dapat dilaksanakan serta membuahkan hasil positif bagi mendukung 3 matlamat strategik Wawasan Brunei 2035. Dalam hal ini, sukacita juga menarik perhatian bersama mengenai kepentingan maklumat terkini dan komprehensif semasa kajian semula tersebut dalam mengenal pasti dasar perancangan guna tanah dan kawalan kemajuan optima yang far-sighted, relevant, adaptable dan kondusif bagi memenuhi kehendak kemajuan semasa dan masa hadapan secara seimbang dan strategik. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi juri dan para pemenang pertandingan logo dan lukisan My Ideal City dengan tema menyelusuri 50 tahun perancangan bandar dan desa, pencapaian cabaran dan masa hadapan. Beberapa aktiviti sambutan diaturkan ke arah mengongsikan pencapaian dan cabaran sepanjang 50 tahun. Status harian norma baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan memaklumkan 505 kes dilaporkan sembuh dengan 1 kes kematian. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun
86.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.8%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.7%. Taman Asuhan Kanak-kanak Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah Taska mengadakan majlis penyampaian hadiah, sijil akademik dan konsert Taman Asuhan di Aman Hills, Kampung Sungai Tilong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Muhammad Fliti Abdul Majid, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Yayasan. Majlis turut diserikan dengan persembahan konsert bertema Gaya Hidup Sihat dari 119 murid Taman Asuhan 1. Majlis antara lain bertujuan memberikan pendedahan kepada murid-murid untuk meningkatkan keyakinan diri apabila berada di atas pentas dan khalayak ramai, di samping sebagai penghargaan di atas usaha dan kegigihan mereka dari aspek akademik secara keseluruhan. Sebuah konsortium telekomunikasi melibatkan beberapa buah syarikat telekomunikasi di rantau ini memeterai perjanjian pelaburan sistem kabel dasar laut di Asia Tenggara. Dengan tujuan untuk meningkatkan kapasiti data di rantau Asia Tenggara dan menaik taraf kapasiti tempatan, sistem kabel dasar laut Asia Link Cable ALC dianggarkan sepanjang 6,000 km dan menghubungkan Hong Kong, China, Singapura, negara Brunei Darussalam dan Filipina dijangka siap pada suku ketiga tahun 2025. Pelaburan yang dibuat oleh syarikat Unified National Networks UNN sendirian berhad ini bertujuan menampung keperluan internet yang semakin bertambah di rantau ini. Sukan, negara Brunei Darussalam berjaya mara ke peringkat kumpulan Piala AFF Mitsubishi Electric AMEC 2022 setelah menang dengan agregat 6-3 menentang Timor Leste. Kemarin pelawanan pusingan kedua berlangsung di Balapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Brakas. Timor Leste berjaya menjaringkan gol tunggalnya melalui Mozenio Barreta del Lemo pada mana minit akhir separuh masa pertama. Meskipun skuad negara tewas 0-1 dalam perlawanan pusingan kedua, namun skuad negara mara ke pusingan seterusnya dengan kemenangan agregat. Kejayaan tersebut meletakkan skuad negara dalam kumpulan A bersama Kemboja, Indonesia, Thailand dan Filipina.